Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razwan Bidutan, BA 24110445. Hari ini saya akan terangkan apa itu ASEAN. ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok. Bermula dengan 5 negara pengasas dan kini mempunyai 11 buah anggota selepas pernyataan Timor Leste pada tahun 2025. Penubuhan ASEAN ini sebenarnya bertujuan mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di samping menggalakkan kerjasama ekonomi di rantau Asia Tenggara. ASEAN ini beroperasi berlandaskan prinsip tidak campur tangan dan saling menghormati kedaulatan negara, sekaligus menjadi platform dialog dan kerjasama serantau yang berkesan. Dalam konteks ini, Malaysia dilihat sebagai contoh kepimpinan serantau yang menyokong keamanan dan kerjasama mengikut prinsip ASEAN. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhaina memegang nombor matriks BA 2411-0512. Pada hari ini, saya akan membentangkan secara ringkas perkembangan ASEAN bermula daripada penubuhannya sehingga era globalisasi. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pengasas, iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Penubuhan ini berlaku dalam konteks Perang Dingin apabila rantau Asia Tenggara berdepan konflik seperti Perang Vietnam serta ancaman penyebaran komunis. Oleh itu, matlamat utama ASEAN ialah untuk mengekalkan keamanan, kestabilan serantau dan melindungi kedaulatan negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan, di samping mengelakkan campur tangan kuasa besar. Sebagai langkah awal ke arah keselamatan serantau, ASEAN memperkenalkan Deklarasi Zulfan pada tahun 1971 yang menegaskan Asia Tenggara sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. Inisiatif ini mencerminkan komitmen negara anggota untuk menolak campur tangan luar dan menggugurkan kerjasama politik demi kestabilan serantau. Seterusnya, ASEAN memasuki fasa pengukuhan dan perluasan dengan penyertaan negara-negara Asia Tenggara lain sehingga merangkumi keseluruhan rantau. Dalam fasa ini, ASEAN membentuk norma penting seperti prinsip konsensus, saling menghormati kedaulatan dan dasar tidak campur tangan. Pengukuhan institusi turut diperkukuh melalui penubuhan Sekretariat ASEAN dan penggunaan ASEAN Charter 2008 dengan peran aktif Malaysia dalam memperkukuh struktur dan tadbir urus organisasi. Memasuki era globalisasi, ASEAN berdepan persaingan kuasa besar dan cabaran geopolitik yang semakin kompleks. Konsep ASEAN Centrality diperkenalkan bagi memastikan ASEAN kekal sebagai teras kerjasama serantau dan platform dialog dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China. Malaysia turut menyokong ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan prinsip berkecuali, kerjasama inklusif dan kestabilan serantau. Kesimpulannya, ASEAN terus menyesuaikan diri dengan perubahan global sambil mengekalkan peranannya sebagai pemangkin keamanan, kestabilan dan pembangunan di Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Jeffrey akan menerangkan bagian 3.0 yaitu pencapaian ASEAN. Perbincangan ini menumpukan kepada pencapaian ASEAN dalam membentuk dinamika serantau Asia Tenggara yang lebih stabil dan teratur sejak penubuhannya sejak lebih 5 dekad yang lalu. Secara keseluruhannya, pencapaian ASEAN dapat dilihat dalam 3 aspek utama, yaitu keamanan dan keselamatan, integrasi ekonomi, serta kerjasama sosial dan kemanusiaan. Pertama, dari segi keamanan dan keselamatan, ASEAN telah berjaya mengekalkan kestabilan serantau melalui pendekatan dialog, perundingan, dan penyelesaian konflik secara aman. Pendekatan ini dikenal sebagai ASEAN Way yang menekankan prinsip kesepakatan, penghormatan terhadap kedaulatan dan tidak campur tangan dalam hal ehwal 8 negara anggota. Selain itu, penubuhan ASEAN Regional Forum atau ARF pada tahun 1994 telah memperluas peranan ASEAN sebagai platform keselamatan serantau yang melibatkan kuasa besar dunia. Dalam konteks ini, Malaysia memainkan peranan aktif melalui penglibatan konsisten dalam ARF, termasuk sebagai tuan rumah mesyuarat dan penyokong diplomasi pencegahan. Seterusnya, dalam aspek integrasi ekonomi,
ASEAN telah mencapai kemajuan yang ketara melalui pelaksanaan ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang berjaya mengurangkan halangan perdagangan dan meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Integrasi ini turut diperkukuh melalui Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau atau RCEP yang menunjukkan keupayaan ASEAN memimpin kerjasama ekonomi dengan kuasa ekonomi utama dunia. Penyertaan Malaysia dalam RCEP memberi manfaat dari segi peningkatan pelaburan, akses pasaran yang lebih luas, dan pengukuhan kedudukan dalam rantaian nilai serantau. Akhir sekali, dari sudut kerjasama sosial dan kemanusiaan, ASEAN memberi penekanan kepada keselamatan manusia dan kesejahteraan rakyat serantau, khususnya dalam pengurusan bencana. Penubuhan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance atau AHS Center membuktikan komitmen ASEAN dalam memperkukuh bantuan kemanusiaan. Malaysia turut menyumbang secara aktif melalui bantuan keuangan, sokongan logistik, dan kepakaran teknikal dalam operasi bantuan bencana. Kesimpulannya di sini, pencapaian ASEAN dalam ketiga-tiga aspek ini menunjukkan bahawa walaupun sering dikritik kerana membuat proses keputusan yang perlahan, ASEAN tetap berkesan dalam mengekalkan kestabilan serantau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Raja Ibn Sipri, memegang nombor metrik BA24110168. Baiklah, saya akan menerangkan peranan Malaysia dalam memperkukuh perjuangan ASEAN. Malaysia merupakan salah satu negara pengasas ASEAN yang menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Kedudukan ini membolehkan Malaysia memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju ASEAN dari segi politik, ekonomi, dan sosio-budaya melalui dasar luar yang seimbang dan berkecuali. Malaysia telah mencadangkan ZOFAN pada tahun 1971 bagi memastikan ASEAN kekal sebagai rantau yang aman dan bebas daripada pengaruh kuasa besar. Selain itu, Malaysia juga diiktiraf sebagai kuasa pertengahan yang mengamalkan diplomasi pintar dalam menyokong peranan ASEAN di peringkat antarabangsa. Tegasnya, Malaysia berperanan memperkukuh ASEAN sebagai organisasi serantau yang stabil, berkecuali dan dihormati. Seterusnya, peranan dalam bidang politik dan keselamatan. Dalam bidang ini, Malaysia menekankan diplomasi berkecuali dan tidak berpihak bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan ASEAN. Malaysia aktif dalam mempromosikan prinsip ZOFAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang menolak campur tangan luar serta mengutamakan penyelesaian konflik secara aman dan menghormati kedaulatan negara anggota. Selain itu, Malaysia berperanan sebagai pemudacara dalam isu sensitif seperti Laut China Selatan dan krisis Myanmar melalui pendekatan dialog dan quiet diplomasi bagi mengekalkan perpaduan ASEAN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Admira binti Saidi, nombor matriks BA24110520. Seterusnya, saya akan bentangkan secara ringkas peranan Malaysia dalam ASEAN, iaitu dalam bidang kepimpinan dan kepengerusian ASEAN. Malaysia telah beberapa kali mempengerusikan ASEAN termasuk pada tahun 2015 dan 2025, menunjukkan kepercayaan tinggi negara anggota terhadap kemampuan Malaysia memimpin rundingan serantau. Sebagai pengerusi, Malaysia memacu pelaksanaan Asian Community Vision yang berorientasikan rakyat serta bertindak sebagai pemudacara untuk menyatukan perbezaan pandangan dalam kalangan negara anggota. Seterusnya, dalam bidang peranan ekonomi dan sosio-budaya. Dalam bidang ekonomi, Malaysia menjadi penghubung pasaran melalui Komuniti Ekonomi ASEAN yang mensasarkan ASEAN sebagai satu pasaran dan pangkalan pengeluaran tunggal. Dalam bidang sosio-budaya, Malaysia juga menyokong kerjasama pendidikan, program belia dan pertukaran budaya bagi mengukuhkan identiti ASEAN dan memastikan manfaat ASEAN dirasai oleh rakyat menjelang tahun 2045. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Huda Izzati binti Abdullah, memegang kad matrik BA24110103. Dalam video ini saya akan kongsikan secara ringkas tentang implikasi perjuangan dan pencapaian ASEAN
terutamanya kepada politik, ekonomi dan Malaysia. Pertama sekali, dari segi kestabilan politik Asia Tenggara, ASEAN ditubuhkan pada tahun 1967. ASEAN berjaya mengekalkan keamanan antara negara anggotanya. ASEAN menggunakan pendekatan yang dipanggil ASEAN Way, iaitu berbincang dan capai persetujuan tanpa campur tangan urusan dalaman negara lain. Melalui kerjasama keselamatan seperti ASEAN Political Security Community, ASEAN dapat menangani isu seperti pertikaian di Laut Cina Selatan, keganasan dan juga pandemik COVID-19. Platform seperti ASEAN Regional Forum pula membolehkan negara ASEAN berbincang dengan kuasa besar tanpa berlaku konflik. Seterusnya, dari sudut ekonomi serantau, ASEAN membantu meningkatkan perdagangan melalui perjanjian seperti AFTA dan RCEP. Perjanjian ini membuka pasaran yang lebih luas, menarik pelaburan asing dan membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Selain itu, ASEAN juga fokus kepada ekonomi digital yang dapat membuka peluang pekerjaan dan menyokong ekonomi masa depan. Akhir sekali, kepentingan ASEAN kepada Malaysia. Sebagai negara pengasas, Malaysia banyak mendapat manfaat daripada ASEAN, terutamanya dari segi keselamatan, perdagangan dan kerjasama serantau. ASEAN membantu Malaysia menjaga kepentingan negara dan memastikan kestabilan ekonomi serta politik. Kesimpulannya, ASEAN memainkan peranan penting dalam memastikan rantau Asia Tenggara kekal, aman, stabil dan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, evolusi ASEAN sejak 1967 membuktikan kejayaan transformasinya daripada Pakatan Longgar kepada organisasi serantau yang stabil dan berpengaruh. Ditubuhkan dalam konteks perang dingin, ASEAN berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk melindungi kedaulatan, mengelakkan campur tangan kuasa besar dan mengekalkan keamanan serantau. Melalui prinsip seperti konsensus, tidak campur tangan dan pendekatan ASEAN Way, ASEAN berjaya mengurus keselamatan, memperkuat integrasi ekonomi serta meningkatkan kerjasama kemanusiaan. Malaysia pula memainkan peranan penting sebagai pengasas dan pemimpin serantau dengan menyokong diplomasi berkecuali serta memperkukuh ASEAN Centrality. Oleh itu, dengan memperkukuh perpaduan dalaman dan mendekatkan ASEAN kepada rakyat, organisasi ini berpotensi kekal relevan dan mampan dalam menghadapi capaian global masa hadapan. Itu sahaja, sekian, terima kasih.